Dua muka baru antara yang mengisi 3 jawatan naib Presiden UMNO selepas selesai pemilihan parti berkenaan bagi sesi 2023-2026. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dan bekas Menteri Kewangan kedua Datuk Seri Johari Abdul Ghani masing-masing memperoleh 127 dan 110 undi. Manakala Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin yang mempertahankan jawatan mendapat 116 undi. Datuk Seri Wan Rosdi yang meraih undi tertinggi mendapat jumlah undi 52,202 daripada lebih 160 perwakilan yang memilih. Datuk Seri Khalid Nordin di tempat kedua dengan lebih 46,000 perwakilan yang memilih dan Datuk Seri Johari lebih 47,000 undi. Sebelum ini, jawatan naib Presiden UMNO dipegang Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang tidak bertanding manakala Datuk Seri Mahzir Khalid tewas pada pemilihan kali ini. Bagi 25 jawatan ahli Majlis Kerja tertinggi, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Syamsul Anwar Nasarah mendapat undi tertinggi. Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir di tempat kedua, diikuti Timbalan Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Maslan, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz dan bekas Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Bong Mokhtar Radin. Turut terpilih Datuk Zahidah Zarek Khan, Datuk Muhammad Razlan Rafi, Isham Jalil dan Datuk Lokman Nur Adam. Lepas ini ada lagi bantahan dia boleh dibuat dalam masa 3 hari yang kita berikan tempoh bantahan kepada bahagian-bahagian. Mana tahu ada bantahan, tadi pun dekat pintu tadi kita terima satu bantahan. Maknanya dalam masa 3 hari akan juga kita perlu menimbang bantahan-bantahan yang diterima. Pemilihan UMNO yang berlangsung semalam juga menyaksikan 54 muka baru Ketua UMNO bahagian dipilih. Ia menunjukkan parti itu semakin dinamik dan perwakilan berani melakukan perubahan mengikut saluran yang betul. Dan gabungan dua muka baru naib Presiden pula mampu memberi suntikan untuk memperkasakan parti dengan idea dan pendekatan terkini. Pengalaman dan idea segar Datuk Seri Wan Rosdi dan Datuk Seri Johari dilihat signifikan dalam menarik semula sokongan masyarakat kepada UMNO. Pensyarah kanan Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Datuk Dr. Ismail Swalman berkata dua pemimpin itu membawa dua latar belakang berbeza, iaitu pengalaman di negeri Pantai Timur dan di kawasan bandar. Sokongan pada UMNO itu semakin menipis, semakin menghakis. Saya fikir bahawa ini satu usaha yang perlu dipikirkan oleh kedua-dua tokoh ini untuk memikirkan bagaimana untuk menarik minat kembali supaya orang menyokong UMNO, terutamanya di luar bandar dan juga dalam kalangan masyarakat bandar itu sendiri. Jadi contohnya kalau kita punya saudara Johari, ini merupakan orang yang berada di Titiwangsa yang juga merupakan kawasan bandar elit. Mungkin dengan cara begini mereka ada pengalaman untuk membawa minat orang-orang di bandar ini supaya menyokong UMNO dan juga memikir kembali tentang perjuangan UMNO. Tambahnya, buat masa ini tidak perlu lagi ada sentimen yang menunjukkan parti itu berpuak-puak. Katanya pemikiran seperti itu membebankan UMNO hingga boleh merencatkan masa depan parti itu. Saya fikir zaman untuk berfikir dari segi CAI ataupun kem-kem ini telah berlalu. Dan saya fikir marilah mereka sama-sama dah dapat ketiga-tiga naib presiden ini untuk memikirkan ke arah mana nak pergi. Dia bukan lagi nak fikir puak mana nak dihentam, puak mana nak dicaras dan sebagainya. Kalau itu masih berlaku, saya fikir bahawa UMNO tidak akan bergerak ke mana-mana. Sebab dalam mana-mana perkataan parti pun, mereka perlu ada kesatuan tau. Dia ada kesepaduan di situ. Bermaksud dalam arti kata lain, sudah tentu saya fikir bahawa naib presiden ini perlulah menjadi orang kanan, orang yang paling rapat dan top 5 ini untuk bersama presiden. Bermaksud mereka perlu ada ketaatan, perlu ada disiplin dan fokus untuk bersama-sama memeriahkan balik UMNO dan juga mendapat sokongan UMNO itu. Saya fikir bahawa